Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, kembali menemani anda. Apa khabar semua? Kami harap anda seperti biasalah sihat-sihat sahaja. Berbaki 3 hari sahaja lagi sebelum kita melakukan tirai buat tahun 2023. Hari ini untuk pengetahuan saya dan juga Sugi adalah hari terakhir untuk kami bertugas untuk tahun 2023. Kami akan kembali untuk tahun 2024. Jangan risau, apapun buat adik-adik yang masih lagi sedang pun bercuti sekolah, kami harapkan anda terus mengulang kaji mata pelajaran sebab ramai ibu bapa yang kongsikan di platform-platform media sosial bahawa anak-anak mereka ini naik je cuti sekolah nanti akan menduduki peperiksaan. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik kita yang SPM, jangan lupa juga untuk ulang kaji mata pelajaran masing-masing, insya-Allah. Dan bercakap mengenai cuti sekolah ni, Syirah, mungkin ada dalam kalangan ibu bapa telah pun orang kata apply for leave lah, nak ambil cuti supaya mereka boleh menghabiskan cuti mereka dan juga masa bersama dengan anak-anak mereka. Tetapi mungkin situasi ini berbeza buat rakan-rakan kita dan adik-adik di Kelantan dan juga Terengganu, kerana mereka mungkin tidak dapat menikmati cuti sekolah mereka disebabkan keadaan banjir di sana. Betul, dan kalau boleh kami mulakan mukadimah untuk WHI untuk hari ini. Kami nak update juga keadaan banjir di beberapa negeri terutamanya di Pantai Timur. Kalau boleh saya mulakan di Terengganu terlebih dahulu, yang mana 3 sungai melepasi paras amaran dan 5 lagi pada tahap waspada setakat jam 8.30 pagi tadi. Bagaimanapun secara keseluruhan paras air di kebanyakan sungai utama di Terengganu mula menunjukkan trend penurunan walaupun paras bacaan masih lagi melepasi paras normal, Sugi. Okey, baik, itu di Terengganu, Syirah. Dan di Kota Baru di Kelantan pula dilaporkan di mana mangsa banjir di Kelantan terus meningkat setakat pagi ini. Kalau kita lihat angka semalam melebihi 19,000 tetapi hari ini telah meningkat melebihi 21,000. Dan mungkin ini info bagi anda, Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan di Rantau Panjang hari ini kembali dibuka selepas ditutup sejak kemarin akibat banjir. Jadi apapun, saya pasti mereka sudah pun mengambil langkah-langkah keselamatan dan sebagainya. Tapi kami nak memberikan peringatan jugalah, kalau anda di kawasan-kawasan ini, pastikan keselamatan, kesihatan anda dijaga sebab mungkin ada penyakit-penyakit bawaan air yang boleh kita elakkan. Dan juga, suka juga untuk kami ingatkan mungkin buat ibu bapa di luar sana yang terkesan akibat banjir ini, jaga juga pergerakan anak-anak anda. Bukan apa, sebab mereka ni budak-budak mungkin berlari ke sana dan ke sini, kadang-kadang kita terlepas pandang dan sebagainya. Kita risau kalau perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi jagalah satu sama lain, senang cerita kan? Tapi Syirah, saya nak tanya awak, kalau awak sewaktu awak musim cuti sekolah dahulu, kalau tidak dapat keluar ke mana-mana bercuti, kalau kat rumah ke bersama dengan cousin-cousin, awak buat aktiviti apa? Banyak sebenarnya aktiviti boleh buat. Kita boleh main guli, kita boleh main sorok-sorok, macam-macam lah kita aktiviti waktu kecil dulu. Saya main congkak. Congkak saya tu sampai ke hari ini saya masih lagi ada, tahu Syirah. Gulinya ada tak cukup tak? Guli tak cukup. Nantilah kita belikan. Tapi apapun, kami nak kongsikan bersama dengan anda. Mungkin ini antara aktiviti yang boleh anda lakukan bersama dengan anak anda. Ini je kompilasi TikTok yang disediakan. Jom kita tengok. Buying what you need.
Itu dia menarik antara aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat oleh adik-adik kita di rumah. Yalah Sugi, bukannya semua ibu bapa dapat cuti dan sebagainya. Mungkin ada ibu bapa di luar sana yang terpaksa bertugas dan anak-anak mereka menghabiskan cuti di rumah. Jangan kata bosan ke sebagainya sebab kita ada banyak aktiviti mengikut kreativiti boleh dibuat bersama dengan ibu, dengan cousin-cousin dan juga adik-beradik yang lain. Ya, betul. Tapi saya tahu dialog yang sering kali saya dengar daripada ibu bapa bila mereka biarkan anak-anak bermain. Penatlah, sesak nafas lah. Penat, kena kejar belakang diorang ni. Tapi itu sesak nafas sebab diorang berlari di belakang anak mereka. Penat, itu penat. Tetapi kalau sesak nafas yang berkaitan dengan mungkin masalah kesihatan, itu harus kita berikan perhatian. Betul, dan itu juga topik yang kami ingin bincangkan hari ini di WHI. Betul tu. Dan bercerita mengenai sesak nafas ini juga kadang-kadang kalau kita baca artikel-artikel ataupun penulisan-penulisan yang mencemaskan ataupun menyedihkan juga kita boleh jadi sesak nafas. Sebab apa? Mungkin ada antara kita yang sesak nafasnya akibat panic attack, anxiety dan sebagainya. Dan ini yang perlu kita cakna. Jadi kepada anda semua yang mungkin ada sedikit masalah berkaitan perkara ini ataupun ada persoalan mengenai perkara ini, terus ke laman Facebook kami dan juga semua platform media sosial kami. InsyaAllah kami akan bacakan satu persatu nanti. Ya, jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dengan topik sesak nafas dan kaitannya dengan COVID-19. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan seperti yang kami dah war-warkan di awal tadi, topik kita pada hari ini adalah topik kesihatan iaitu sesak nafas dan kaitannya dengan COVID-19. Dan tanpa melengahkan masa, Syira, saya rasa eloklah kalau kita terus memperkenalkan tetamu kita di studio. Tetamu kita di studio saya nak persilakan dan juga mengucapkan selamat datang kepada Dr. Alif Adlan Muhammad Tabid selaku pakar penyakit berjangkit Hospital Selayang. Assalamualaikum Doktor, sihat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Doktor bersama dengan kita. Tapi Doktor, sebelum kita mengupas topik kita, apa kata kita saksikan dahulu laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami. Jom kita tengok. Sesak nafas adalah kesukaran untuk bernafas atau pernafasan yang tidak selesa. Ia juga dikenali sebagai semput atau pendek nafas. Secara amnya, kesukaran bernafas ini berlaku apabila seseorang itu mempunyai pelbagai penyakit yang mengakibatkan komplikasi terhadap jantung atau paru-paru. Tanda awal jika seseorang itu mengalami sesak nafas adalah pernafasan yang berbunyi dan kelihatan warna kebiruan pada jari tangan, kaki dan juga bibir. Punca kepada penyakit ini adalah kerosakan pada salur darah kecil di paru-paru yang mengakibatkan cecair dari salur darah ini bocor ke dalam kantung udara. Terdapat penyakit yang boleh membuatkan seseorang itu sesak nafas. Selain itu, pendedahan yang berpanjangan ke atas bahan-bahan toksin seperti asap rokok atau asap dari kilang boleh mengakibatkan seseorang itu sesak nafas. Bagi pesakit anxiety, mereka juga mengalami sesak nafas atau hiperventilasi yang terkesan daripada degupan jantung yang terlalu pantas. Namun, sejak wabak COVID-19 semakin tular di seluruh dunia, ramai orang yang panik apabila mereka mengalami masalah sesak nafas. Ini kerana virus corona akan menjangkiti saluran pernafasan dan mengakibatkan batuk, sesama dan juga demam. Itu dia antara laporan-laporan yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, sesak nafas dan kaitannya dengan COVID-19. Dalam laporan tadi kita dah berikan antara punca-punca mengenai masalah ini dan kita sebenarnya nak lebih faham lagi lah mengenai perkara ini bersama dengan Dr. Alif Adlan. Mungkin Doktor untuk permulaannya, untuk secara mukadimahnya, mungkin Doktor boleh kongsikan kepada penonton ataupun beri sedikit penerangan kepada penonton apa yang boleh kita faham dengan sesak nafas ini. Silakan. Okey, terima kasih atas persoalan itu. Sebenarnya dari segi konteks bagi saya sebagai seorang penyakit berjangkit, sesak nafas kebiasaannya dikaitkan dengan jangkitan kuman. Okey. Dari segi jangkitan kuman paru-paru ataupun dari segi jangkitan kuman kepada salur pernafasan kita. Okey, jadi kuman itu bermacam-macam jenis, antaranya kuman bakteria, kuman kulat ya, dan kuman virus seperti COVID-19. Jadi bagi saya topik COVID-19 sangat relevan pada masa ini kerana kes pun semakin meningkat. Jadi dari segi konteks penyakit berjangkit,
kita selain kaitkan dengan penyakit berjangkit lah. Jadi kalau dikatakan sesak nafas bagi golongan-golongan tertentu seperti orang yang mengandung, orang yang sudah ada obesiti, mereka boleh dikatakan sesak nafas disebabkan oleh fiziologi itu sendiri. Okey. Dan mereka, jadi kalau kita katakan sesak nafas itu berbeza-beza untuk sesetengah orang. Bagi mereka sesak nafas itu disebabkan oleh pernafasan laju. Baik. Ada di kalangan mereka yang mengatakan sesak nafas kerana tak cukup tak puas menghirup udara. Okey. Dan ada juga yang tak puas untuk mengexhale, maksudnya melepaskan udara melalui mulut, kerana ada masalah dengan struktur salur pernafasan mereka. Jadi sangat subjektif. Okey. Kalau kita katakan konteks sesak nafas ini. Okey, maksudnya macam dulu kalau kita kat kelas sains atau biologi, doktor kita diajar kita perlukan oksigen untuk bernafas. Jadi bila orang rasa sesak nafas, mungkin mereka fikirkan tak cukup oksigen. Itu bukanlah semata-matanya, ya. Mungkin ada pelbagai faktor. Dan sesak nafas ni pun ada acute dan juga kronik. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit mengenai sesak nafas. Sesak nafas dari segi acute tu ataupun acute maksudnya jangka masa pendek dan ada sesetengah orang golongan itu adalah severe ataupun parah. Dan kronik bukannya maksud severe, tetapi kronik adalah jangka masa panjang. Contohnya penyakit seperti asma dan penyakit seperti COPD, di mana mereka ada keradangan di dalam paru-paru mereka dan ataupun dalam salur pernafasan mereka, yang itu boleh dikatakan kronik. Tapi dari segi acute shortness of breath atau ataupun termanya ialah SOB lah, shortness of breath, atau terma perubatannya ialah dyspnea atau apnea. Ya. Jadi acute itu bermacam-macam faktor. Kalau seseorang pesakit itu datang ke kecemasan, mengadu sesak nafas, pertama sekali doktor akan assess, dia akan tengok satu, kadar pernafasan seseorang itu. Tetapi ada juga yang pesakit mengadu, saya masih sesak nafas tapi sebenarnya pernafasannya slow, perlahan. Itu disebabkan oleh kadar metabolisme badannya agak tinggi kerana oleh disebabkan beberapa perkara. Satu, mungkin jangkitan kuman dalam darah. Kedua, mungkin adalah disebabkan oleh metabolic acidosis. Ya. Maksudnya kadar metabolik acidosis, maksudnya kadar metabolismenya sangat tinggi dalam darah. Ataupun ketiga adalah uremia, di mana bahan toksin di dalam badan terlampau tinggi. Jadi dia terpaksa bernafas secara dalam dan tidak puas. Ya. Jadi banyak konteks di situ sebab banyak orang tak silap faham sesak nafas itu kerana pernafasan laju. Tak semestinya begitu. Ada yang pernafasannya shallow, very shallow breathing. Dan nampak dia penat. Okey, faham. Bermaksud ada orang yang pernafasannya memang rhythmnya begitu dan sesak nafas ini ada orang perkara itu adalah normal untuk mereka, betul. Mungkin juga bagi golongan ibu-ibu, bapa-bapa di luar sana yang mungkin penat buat kerja di rumah, penat melayan anak dan sebagainya, terasa sesak dada ni, terasa sesak nafas ni. Adakah itu normal ataupun ada sesuatu yang tak normal di situ? Itu dari segi konteks kanak-kanak ataupun ibu bapa? Ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kalau ibu bapa, kalau seseorang itu especially mereka yang berumur yang mempunyai komorbid seperti darah tinggi, kencing manis darah dan sejarah penyakit jantung sebelum ini, walaupun seseorang itu tidak bernafas laju, tidak semestinya mereka kalau mereka mengadu sesak nafas itu mungkin disebabkan oleh serangan jantung dan sebagainya. Tapi dari segi COVID itu, saya sebagai pakar penyakit berjangkit, baik. Dari segi COVID tak semestinya seseorang itu sesak nafas. Ya, kita ada terma namanya happy hypoxia, di mana kita cek oksigen menggunakan alat pulse oximetry, di mana kita nampak seseorang itu dia punya bacaan dia rendah, dalam 95% ke bawah, dan pesakit mengadu letih tetapi tidak sesak nafas. Itu kita namakan happy hypoxia. Maksudnya dia letih secara subjektif tetapi tidak, pernafasan ini tidak laju. Okey doktor, mungkin saya kena mencelah di sana. Mungkin sekali lagi doktor boleh terangkan yang bacaan normal dan bacaan yang tidak normal sekali lagi.
Okey, bergantung kepada sejarah pesakit itu sendiri. Okey. Sekiranya seseorang itu normal, tidak ada obesiti, tidak mengandung, berat badan normal, bacaan yang boleh diterima adalah dalam 95% ke atas. Baik. Tetapi ada sesetengah pesakit di mana mereka mempunyai sejarah asma atau COPD, terutama COPD, di mana acceptable range untuk bacaan oksigen mereka adalah kadang-kadang dalam 90 ke 92%. Okey, Oleh baik. kerana struktur saluran pernafasan mereka sudah ada keradangan sebelum ini. Jadi itu adalah satu penyakit yang kronik lah. Okey. So kita tak boleh expect seseorang itu dapat 100% terus. Okey. Jadi kita kena tengok juga background ataupun sejarah seseorang itulah. Andai kata kalau ada seseorang pesakit itu mengalami COVID-19, di test di rumah secara kendiri, datang dengan sejarah COPD sebelum ini, kita tengok SpO2 dia mungkin dalam 93-94. Okey. Dan mereka tidak mengadu sesak nafas, Okey. itu boleh dikatakan agak acceptable lah untuk mereka. Ya? Okey. Okey, baik. Kira penting jugalah kan oximeter ni untuk ada dekat rumah. Betul. Tapi doktor, kita bercakap semuanya kita bercakap ini normal. Okey. Tapi agaknya pada ketika bila kita kena bawa seseorang itu ataupun kita sendiri rasa sesak nafas, bila kita kena pergi berjumpa dengan yang pakar? Okey. Mengikut pengalaman saya berhadapan dengan pesakit COVID-19, kebanyakan mereka datang agak lewat dan maksudnya bila dah terlambat. Maksudnya ditunggu bila betul-betul dah letih, tak tahan, baru datang ke hospital. Bagi saya threshold ataupun kita punya tendensi untuk test untuk COVID-19 adalah supaya kita mendapatkan rawatan dari segi antiviral dan juga dari segi rawatan hospital sama ada mereka memerlukan oksigen dan sebagainya ataupun ubat anti radang untuk COVID-19. Jadi untuk menjawab persoalan tadi, mungkin untuk rakyat biasa yang tidak ada ilmu pengetahuan perubatan, sejurus selepas pesakit itu sendiri komplain penat ataupun letih ataupun sesak nafas, harus at least cek SpO2 di rumah dan dapatkan rawatan di hospital secepat mungkin. Kadang-kadang simptom itu, gejala itu bermula 2-3 hari sebelum, kemudian baru nak cek. Jadi bagi saya agak terlambat. Kerana kalau rawatan dimulakan awal, contohnya COVID-19 untuk ubat Paxlovid, lebih cepat lebih bagus. Kerana dengan ubat antiviral tersebut boleh menurunkan kadar virus tersebut dan mengurangkan keradangan yang terjadi di dalam paru-paru disebabkan oleh virus COVID-19 itu. Baik. Dan berbalik kepada happy hypoxia tadi, doktor, melalui pembacaan saya, orang yang mengalami happy hypoxia ni dia akan rasa tenang dan tidak menunjukkan apa-apa tanda-tanda sesak nafas. Itu yang bahaya itu. Jadi apa yang mungkin kita pun tak tahu kita sesak nafas, tapi macam mana boleh mereka kenal pasti? Okay, very good question Sugita. So happy hypoxia itu tak semestinya seseorang itu sesak nafas. Okey. Antara tanda-tanda lain yang penonton di rumah harus tahu mereka adalah gejala-gejala seperti bingung ataupun dia pening kan, sebab otak kita memerlukan oksigen yang cukup untuk berfungsi kan. Bingung ataupun dia pening ataupun dia jatuh dan sebagainya ya, ataupun kebiruan. Itu adalah tanda-tanda warning sign untuk seseorang itu mendapatkan rawatan secepat mungkin. Dan ada kalanya setengah orang itu dia sawan di rumah tapi dia tak pernah sesak nafas, tapi dia sawan mungkin sebab kekurangan oksigen di dalam badan. Jadi agak berbahaya juga sebenarnya kalau kita tak detect lah. So these are signs of hypoxia, maksudnya kekurangan oksigen kepada otak. Jadi manifestation mereka ataupun cara mereka present adalah tak semestinya is sesak nafas. So biru, bengong dan juga kadang-kadang dia jatuh dan sebagainya. Itu antara tandanya. Okey, baik doktor. Kalau boleh saya panjangkan juga persoalan daripada rakan-rakan penonton kita di Facebook. Antaranya dari Ain Nafiza Aziz, katanya doktor, saya kalau gastrik pun tak boleh bernafas, sesak nafas, rasa macam nak bernafas tak lepas, orang kata angin, tak tahulah betul ke tak. Okey, ini antara yang sering berlaku. Kalau kita sesak nafas, ketak dada, orang sering kaitkan dengan angin. Adakah angin ni satu masalah ataupun dipersalahkan ke? Okey. Ini again dari luar konteks COVID-19 lah kan. Kalau kita bercakap tentang sesak nafas itu, boleh dikaitkan dengan seseorang itu mengalami serangan jantung. Ada beberapa pesakit saya datang dengan epigastric pain, maksudnya
sakit gastrik, tapi sebenarnya bila kita check ECG di hospital, that it turned out to be a heart attack, serangan jantung. Jadi kalau especially seseorang itu yang ada sejarah kencing manis, darah tinggi dan juga sejarah serangan jantung sebelum ini, elok check. Jangan jangan diketepikan sebagai just a normal gastric pain. Ya, so jadi soalan pada Cik Aina sebentar tadi, kalau anda kata anda tidak ada sejarah untuk serangan jantung, mungkin risiko anda rendah. Tetapi anda kata anda berumur, anda ada sejarah dan mungkin kena check juga. Ya. And another thing, kalau seperkali lagi, sekiranya orang itu ada gastric pain, sometimes dia sesak nafas itu sebabkan oleh anemia. Anemia is kekurangan darah. Ya, kekurangan darah merah. Orang itu pun boleh dapat sesak nafas. Chronic anemia can cause lethargy ataupun letih dan sesak nafas dan sebagainya. Ya, so jadi untuk epigastric pain kita kena check lah. Kalau sudah kronik sangat, memang kena jumpa doktor. Kalau ubat tak jalan, memang kena jumpa doktor pakar bahagian perut ataupun gastroenterologist. Mungkin untuk membuat intervention atau seperti untuk buat skop dan sebagainya. Baik. Dan mungkin ini di luar kepakaran doktor berkaitan dengan kanak-kanak. Tetapi secara amnya, doktor, adakah masalah sesak nafas dan COVID-19 untuk kanak-kanak dan dewasa sama ataupun berbeza sedikit untuk kanak-kanak? Dari segi fiziologi, sebab saya pakar penyakit berjangkit dewasa, dari segi fiziologi, cara kanak-kanak dan juga dewasa respon kepada COVID-19 agak berbeza lah. Jadi saya boleh cakap dari segi konteks dewasa lah. Baik. Sebab kanak-kanak, kalau kita tengok dia punya faktor umur, setengah faktor umur, ada tahap faktor umur itu di mana pernafasan mereka lebih laju daripada biasa. Physiologically they breathe faster. So untuk seseorang dewasa, kadar pernafasan yang normal adalah antara 20 hingga 24 breaths per minute lah. Jadi sebab kita tak perlu berfikir untuk bernafas. Tetapi kalau kita sedar yang kita tu sesak nafas, maksudnya we have to think to breathe. That means there's something wrong lah. Right? Faham. So jadi untuk saya boleh jawab dari segi dewasa saja. Baik. Di hujung perbincangan ini juga mungkin penonton-penonton tertanya-tanya, sekiranya berlaku seseorang di rumah itu sesak nafas dan sebagainya, apa agaknya langkah pertama yang mereka boleh lakukan untuk membantu? Pertama sekali, pastikan ia bukan COVID. Test dulu. So bagi saya, pendapat saya, kita masyarakat masih kurang peka tentang COVID-19 dan juga ancamannya. Dan juga kita harus faham bahawa sekiranya kita bergejala seperti COVID-19, ada demam, sesama, sakit tekak, kan? Jadi kita harus test. Sekarang ni RTK COVID test sangat banyak dan kita boleh dapatkan di setengah tempat lah. Jadi kita test dan kita dapatkan rawatan antiviral Paxlovid di klinik kesihatan berdekatan atau di hospital berdekatan. Jadi tapi kalau seseorang itu sesak nafas, jangan tunggu. Jangan tunggu, assess dulu, call for help, panggil bantuan. Sementara penunggu bantuan boleh cek SpO2 di rumah, cek tahap kesedaran, kan? Dan update kepada pasukan perubatan yang datang. Baik. Maksudnya oximeter itu sangat penting juga di rumah. Baik. Dan ada apa-apa lagi doktor ingin tambah? Bagi saya sebagai seorang pakar penyakit berjangkit, saya ingin nasihatkan masyarakat Malaysia, khususnya mereka yang mempunyai komorbid, untuk amalkan TRIS. Test, report, isolate, inform dan juga seek treatment. Kerana lebih awal dapatkan rawatan, lebih elok kerana boleh mengurangkan jangkitan penularan COVID-19 dan juga mengurangkan komplikasi seperti long COVID.
sebagainya. Baik. Maksudnya kita harus peka dan janganlah terlalu ambil ringan, jangan sambil lewa sahajalah. Dan saya rasa penting juga kalau ada situasi di mana seseorang tu sesak nafas dah orang kata collapse, kita harus juga tahu CPR. Betul doktor? Betul. Dan saya rasa ini mungkin tak ramai tahu dan selepas ini di WHI kami nak membantu anda dan membantu diri kami untuk menambahkan ilmu berkaitan dengan CPR ataupun pertolongan cemas. Betul. Jangan ke mana-mana, sekejap lagi kita ada demo CPR. Kerana apa? Dalam satu keluarga at least pastikan ada seorang yang tahu CPR untuk kita tangani situasi kecemasan. Jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, baik. Masih lagi bersama kami di WHI dan seperti yang kami dah janjikan, kami ada perkongsian iaitu demo CPR ataupun pertolongan cemas untuk dikongsikan bersama dengan anda. Dan Syira, sangat-sangat penting CPR ini kerana baru-baru ini juga tular sebuah video dan juga berita yang menyedihkan di mana sebuah kemalangan jalan raya berlaku dan bayi yang meninggal dunia itu disyaki meninggal disebabkan lemas. Ramai orang yang cuba untuk membantu tetapi tidak ada seorang pun yang tahu memberikan bantuan CPR ini. Okey, baik. Untuk itu penting untuk kita tahu semua CPR ini dan juga penting untuk kita tahu bahawa CPR untuk kanak-kanak, untuk bayi dan juga untuk orang dewasa ini adalah berbeza dan untuk kita belajar macam mana agaknya cara untuk buat CPR ini pastinya bersama kami di sebelah kami telah berdiri 3 individu. Kalau boleh saya perkenalkan Puan Suhaida Muhammad Tan Darius. Assalamualaikum. Hai. Di tengah pula adalah Puan Fazidah Hisham dan di hujung sekali adalah Encikku Muhammad Atifku Aziz. Assalamualaikum. Sihat tiga-tiga? Alhamdulillah. Okey, baik. Puan Suhaida, mungkin kita mulakan dengan perkongsian bagaimana untuk melakukan CPR terhadap bayi ataupun kanak-kanak sebab tadi dah kongsikan berita yang menduka citakan tu kan. Jadi kita terus berkongsi. Mungkin Puan Fazidah dan Cikgu Atif akan tunjukkan demonya ya. Silakan. Kalau apa yang perlu kita tahu apabila ingin melakukan CPR terhadap seorang bayi? Okey. So yang paling penting sekali kita kena tahu teknik. Because seperti yang dikatakan tadi, bayi, kanak-kanak dan juga dewasa teknik ini adalah berbeza. Dan kebanyakan bayi dia punya masalah bila dia tidak bernafas adalah masalah pernafasan. Okey, mungkin kita mulakan dengan kanak-kanak. Okey, kita pun boleh duduk sekali ya. Contoh kita nampak baby lemas macam yang kejadian yang telah berlaku. Pertama sekali kita kena bawa baby tadi keluar ke tempat yang selamat. Okey, cara kita angkat baby selamat. itu mungkin boleh terangkan juga. Okey, untuk angkat baby kita kena make sure kita angkat baby dalam keadaan yang ke bawah sikitlah. Okey, dan juga selamat. Kita bawa ke tempat yang selamat, you juga selamat. Okey, baik. Alright. Kemudian yang kedua, yang paling penting you kena respon. Okey, untuk baby kita akan respon di tapak kaki. Okey, baby kuat. Alright. 2 kali at least. And then kalau tak ada respon because kita ada layman di luar, kita terus minta bantuan. Kita tepuk tapak kaki bayi menggunakan 2. Yes, 2 jari ini. 2 jari. Sekuat yang mungkin. Ya, betul. Okey. Dan bayi ini biasanya yang teknik kita gunakan adalah bayi yang berumur 1 tahun ke bawah teknik ni ya. Okey. Lepas kita panggil minta bantuan, make sure because sekarang di zaman viral, bila kita minta bantuan kita kena cakap kakak baju biru boleh callkan ambulans 999 dan datang balik ke sini. Because sometimes bila ada rescue, diorang takut panik masih hilang. Alright. Okey. Kemudian apa yang penting kita kena check dia punya pulse. Nadi bayi adalah di brachial lah dekat bahagian ni. Di sini. Siapa ada baby ataupun anak boleh je check, nanti you akan rasa. Okey, baik. So dalam 10 second macam tu dan juga pernafasan tak ada, terus start dengan compression. Compression baby ya. Untuk baby macam mana landmark dia? Kita kena make sure pastikan nipple line atau puting tu tadi. Kita cari puting dia dan ambil 3 jari ataupun 2 jari bawah nipple line di center dan you press. Okey, cuba. So compression adalah 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 30. So 30. Dia kena betul 30. And then you bagi pernafasan. Because baby kita kena bagi pernafasan, kena cover mulut dan hidung. Maknanya mulut kita kena besar. Dan kita kena bagi pernafasan sebanyak 2 kali. Okey, baik. Okey. 1. Kita hembuskan. Ya, betul. 2. Baik. Maknanya kita blow bagi pernafasan dan kita ulang balik tekanan tadi sebanyak 30 juga dan bagi
pernafasan 2 selama 5 kitaran. Okey, baik. 5 cycle. Okey, baik. Bila kita tekan tu, mungkin boleh kongsikan berapa banyak pressure yang gunakan. Mungkin ada yang takut kan? Aha. Kedalaman kalau ikutkan, kedalaman perlu 4 cm ataupun 1.5 inch. Baik. Tapi because dalam kajian sebenar macam layman, kita tak, alamak berapa dalam ni kan, kita tak berapa sure. So you kena make sure badan you ke depan dan you agak. Okey. Nampak? Dia akan nampak jantung, dia punya dada ke dalam. Yalah, sebab kita takut kita guna kekuatan yang terlalu banyak kan? Yes. Tapi dalam keadaan emergency, the important thing selamatkan nyawa. Ya, betul. Alright? The important dia patah ke whatever, belakang cerita. Yang penting selamatkan nyawa dulu. Okey, baik. Tadi Puan ada bagi tahu kita kena lapikkan sekitar hidung dan juga mulut bayi. Untuk situasi kecemasan, bolehkah kita guna apa sahaja kain yang ada depan depan mata kita? Ataupun ini adalah kain facial tertentu? yang special. Ini untuk practical sahaja. The real situation mouth to mouth. Tak ada lapik. Please, please tak ada hidung, tak ada apa, no. Not effective at all. Baik. Nasib baik. Yes. Nasib baik tanya. Special Kalau tak adalah. Kalau tak kan kita nak cari kat mana kain kita nak cari kan. Betul. Okey, baik. Jadi buat sebanyak 5 kitaran tadi. 5 kitaran, lebih kurang 100 ke 120 kali. Dalam 2 minit lah macam tu. Kalau ada orang yang boleh jaga masa, jaga masa. Okey, itu kalau bangun tak ada masalah, kita boleh hentikan CPR kita. Sekiranya tak menunjukkan sebarang respon, apa perlu kita lakukan? Terpaksa continue sampai medik team datang. Kita kena tolong sampai medik team datang. Sampai dia survive. Kita punya aim adalah untuk selamatkan nyawa. Kita tak boleh give up. No. Especially baby. No, never. Kita kena try our best. Baik, sebelum kita faham. Ke CPR untuk dewasa, satu soalan. Puan Syuhada, kalau baby tu tak respon, mungkin ada orang macam, baby, dia angkat goncang. It's wrong. It's wrong. Because walaupun kita tahu lemas, layman fikir, because banyak air, betul? So dia aim, tonggingkan. Air tak akan keluar. Because kenapa? Bila paru-paru penuh dengan air, pernafasan terhenti, jantung berhenti, that's why kita kena compress. Baik, Puan Syuhada. Jom kita ke orang dewasanya pula. Mungkin Cik Kuatir boleh terus mulakan juga. So untuk dewasa. First kali sama juga, danger, bawa dia ke tempat yang selamat, semua dua-dua selamat. Baik. Yang kedua, respon. Check for the response. Cik okey, Cik. 2 kali. Kalau tak ada respon, terus call for help. Sama juga. Baju hitam, tolong call ambulance 999. Because in panic, semua orang tak tahu nombor apa. Alright. So dah sampai, check pulse. Kat mana kita check pulse, semua orang boleh pegang sini. So ini adalah pulse untuk dewasa. Puan, minta maaf saya mencela sekali lagi. Kita kena sentuh dekat mana tadi? Dekat bahu. Yes. Lock and keras. Kena bahu, tak boleh pipi, perut semua tak ada. Because dia lagi cepat sedap. Baik. Teruskan. Alright. So dah check pulse tak ada kat carotid pulse tak ada. So kita terus buat dengan compression. Start compression. Kita check di sini nadinya. Ya, di sini ni. You boleh rasa dia ada longkang kat sini kan? Baik. So macam mana kita nak tahu mana letak tangan, betul? First kali kita tengok dia punya tulang kita panggil tulang senam lah atau tulang dada. Letak tangan di center of the sternum tadi. Tengah. Tangan kita teknik kena betul. Kita gunakan tapak tangan. Alright, macam ni kita lock. Dan tangan you kena straight. You tak boleh beng. Maksudnya elbow kena straight lah. Betul. Kita akan compress mat 30 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin boleh berikan Syira untuk mencuba. Awak saya Boleh. Tak apa. Boleh. Syira boleh saya cuba supaya dapat feel lah juga kan. Izinkan saya belajar hari ini. Ya. Okey. Para penonton, saya masih belajar untuk lakukan CPR. Jadi beri saya ruang. Betul sini? Tangan interlock. Lock elbow Tapak. Begini? Tapak di depan sikit, di tengah-tengah. Di tengah sini. Betul. Nampak line ni kan? Dia ada line kan? Center. Center. Yes. Di sini? Yep. Okey. Begitu Alright. Macam tu. Ya. Bahu ke depan. Jangan angkat tangan. Pulak. Berat kena ke depan. Berat badan maksudnya kita. Posisi kita juga kena betul. Ya, betul. Position tak betul, dia tak efektif. Baik. Bahu ke bawah. Baik. Berat kan? 1, 2, 3. Lagi. Kedalaman dia adalah 5 cm. Yes. Kita gunakan kekuatan kita sehabisnya, betul? Betul. Ini supaya kita tahu cara yang betul dan salah. Kita boleh buat comparison lah kan. Dan Puan Syuhada, kalau seseorang itu adalah seorang yang besar dan kecil, frame mereka berbeza, berat badan berbeza, apa yang harus kita tahu? Untuk dewasa, dewasa berbeza kurus ke, besar ke,
Perbezaan tak ada, sama saja. Tetap kita gunakan dua tangan. Tapi Baik. cuba untuk kanak-kanak tadilah, kanak-kanak berumur 1 tahun dan ke akhir balik ataupun 12 tahun lah kan. Tapi depends. Kalau you tengok kanak-kanak 12 tahun, badan dia besar. You guna 2 tangan. Tapi you tengok kecil, you guna 1 tangan macam ni. So boleh pegang lah kalau you nak lock. School age. Sebelah sahaja. Faham. Dan, baik. Dan kita bercakap mengenai CPR ini, kenapa pentingnya untuk setiap seorang lah sebenarnya, setiap seorang daripada kita tahu dan kat mana kita boleh belajar untuk buat teknik CPR yang betul ni sebenarnya? Sebenarnya kesedaran mengenai CPR amat penting. Kenapa? Kerana kebanyakan kes sekarang kalau kita tengok adalah disebabkan oleh serangan jantung. Anywhere you pergi, everywhere you pergi, suddenly ada patient collapse. Even tadi dalam family kena at least seorang. So bila you tahu ilmu ataupun knowledge tentang CPR, you boleh dapatkan selamatkan 1 nyawa. So it's very important. Selain daripada serangan jantung, kadang-kadang ada tercekik. Asal tercekik and then dia block, tak bernafas, dia collapse. So kita panggil dia collapse sedar, dan CPR juga yang kita akan buat. Baik. So it's very important. Dan dalam situasi kecemasan tidak perlu kita fikirkan sama ada wanita lelaki itu tidak, dah memang penting untuk kita membantu mereka untuk mendapatkan semula nyawa mereka. Tadi untuk kanak-kanak 5 cycle, untuk dewasa berapa cycle? 5 juga. Baik. 22. Sama juga, kalau tak sedar kita kena call 999. Make sure bercakap, aim dan juga datang balik. Ya, silakan. Sebelum kita proceed, kita dah minta bantuan. Jadi sementara kita proceed, bantuan akan tiba. Bantuan dalam perjalanan sekurang-kurangnya. Kita dapat kurangkan waktu pergerakan itu. Baik. Baik. Saya rasa banyak yang dikongsikan oleh tim Puan Suhaida, dan mungkin di akhir ini ada apa-apa pesanan untuk penonton yang sedang menonton sekarang ini? Untuk penonton-penonton semua, especially wanita hari ini kan. So belajarlah kata orang CPR. Kenapa? CPR ni amat penting. Even sebagai layman sekalipun kita boleh buat. Bila you belajar, you dapatkan selamatkan nyawa. Even you tak akan menyesal. In case kalau you tak tahu, you punya family member sendiri mati disebabkan knowledge you tak ada. Because sekarang banyak tempat kita boleh belajar. Make sure you belajar di tempat yang betul. Baik. Dalam situasi yang cemas, every second counts. Yes. Baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Suhaida Muhammad Tan Darius, Puan Fazidah Hisham dan juga Encikku Muhammad Atifku Aziz atas perkongsian ilmu sebentar tadi, dan kami harapkan juga penonton-penonton di luar sana dapat manfaat sebaiknya, dan juga dalam situasi kecemasan juga tolong gunakan ilmu ini sebaiknya. Sekejap lagi kita ada segmen yang menarik untuk anda. Makan-makan sikit je. Tapi apa pun, terus kekal bersama dengan kami. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bukan menu ikan yang pasti. Habis tu menu apa? Tergelak semua selepas ini. Kembali selepas ini. Janganlah gelakkan kami. Wanita hari ini. Baik, masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Cuti sekolah ni saya pasti ramai ibu-ibu bapa di luar sana yang cuba untuk buat pelbagai menu, pelbagai resepi, pelbagai pencuci mulut bersama dengan anak-anak mereka. Ada yang buat donat, saya nampak dekat Instagram. Ada yang buat macam-macam lah. Ada yang buat koci. Awak jangan tanya awak, takut kena viral lagi mak. Ramai tengok ni. Tapi kan Syira, rakan wartawan kami sempat membuat kedua-duanya. Pergi ke Melaka, lepas tu cuba pula menu yang famous dekat Melaka, iaitu kuih keria. Kenapa dia tak ajak kita? Saya tak tahu. Saya suka kuih keria tau. Saya pun suka kuih keria Melaka. Jom kita nak tengok macam mana agaknya nak buat kuih keria Melaka ni, ataupun macam mana kita nak makan ke kokok-lah, siapa tak tahu kan? Jom kita tengok. Saya buat kuih keria Melaka ni lebih kurang dalam dah 2 tahun setengah. Idea dapat untuk buat kuih keria Melaka ni masa lepas PKP lah. Saya dapat cetusan idea sebab orang ramai datang Melaka ni untuk cari apa. Yang famous kat Melaka ni apa? Kuih keria. So kat situ tercetus idea saya untuk buat kuih keria. Berdasarkan pengalaman saya dulu kerja hotel, saya belajar. Lepas tu saya beli keledek, kita buat, guna keledek dan semua keledek kita cuba. Akhirnya kita dapat keledek yang terbaik lah, keledek yang saya guna sekarang ni lah. Sekali
Saya mengambil masa lebih kurang dalam 1 tahun dah untuk dapatkan R&D untuk dapatkan kuih yang terbaik. Okey, saya titik beratkan nombor 1 dia adalah sukatan dia. Sukatan macam mana bancuhan dia daripada keledik, tepung dan air gula. Kuih keria ni preparation saya buat seawal jam 5 pagi lah. Saya buat air gula, lepas saya masak ada campuran macam gula batu, kita letak gula kabung dan bahan-bahan lain yang saya campurkan. Saya buat preparation. Masak air gula kalau dekat kedai ni dalam 10 minit lah. Untuk bagi dapatkan dia pekat, baru kita boleh masukkan untuk buat sirap. Saya dari Perak, tapi kalau orang kata kalau datang Melaka tak ada ni lah. Tak cuba keria ni bukan orang Melaka lah. Jadi kita kena cuba keria. Saya datang daripada Tanjung Malim, Perak. Lepas tu saya datang sini memang nak cari kuih keria gula Melaka lah. Kita boleh request nak tebal ataupun macam mana kan untuk kita bawa balik ke rumah tu. Kita boleh minta dia lah untuk lebihkan gula dia tu. Okey, baik. Dari Melaka kita terbang ke New York. Cuba tengok apa saya dan juga Sugi tengah buat ni. Ya, tapi saya tak naklah kongsikan apa yang kami buat. Takut salah. Kita sorok sikitlah. Kita terus bersama dengan Chef Rahmat ataupun lebih maksud dipanggil Chef Kecil. Chef, mungkin Chef boleh kongsikanlah ini New York Croissant. New York Croissant, betul. Namanya New York Croissant, tapi sekarang ni ramai yang kenal dia sebagai Crombolini. Tapi kenapa Chef punya New York Croissant? Sebab actually kita dah lama jual ni dekat kafe. Baik. And then this one dia famous dekat New York. So that's why kita bawa, kita nak kenalkan dekat Malaysia. Okey, baik. Chef. Dan dia viral pula. Kita sebut croissant je lah, tak payah croissant sangat lah kan. Croissant ni, Chef, yang biasa kita tahu yang typical shape tu lah kan. Ya, betul. Yang ini pula macam mana Chef buat? Ada cara nak buat ke? Dia punya teknik berbeza sebab kita menggunakan mold ataupun ring. Kemudian barulah kita akan masukkan kita punya croissant yang belum kita bakar. Kita proof selama 2 jam dan barulah kita bakar. Dan dia akan kembang, naik dan dia akan dapat shape macam ni. Okey, baik. Kalau kita tengok dekat piping ni pula, Sugi punya lain, saya punya lain. Yang dekat situ pun lain. Ada berapa banyak inti tu? So, hari ni kita bawa 4 filling. Kita ada raspberry, kita ada pistachio yang paling famous, dan kita ada biscoff dekat sana ataupun biskut caramel, dan kita ada juga rocher sebelah sana. Okey, Chef. Inti ni berapa banyak sebenarnya kena masukkan? Saya macam dah lipat buah tadi. Kita masuk dalam 55 ke 60 gram. So, selalunya kita akan masuk sampai dia betul-betul penuh. Sampai kita dah rasa betul-betul tight. Kita boleh rasa ya. Saya rasa dah penuh. Dan bila kita dah tekan, dia dah sampai dah keluar, maksudnya kita dah full lah. Okey, baik. Kita letak dekat sini sebelum kita letak dia punya topping dekat bahagian. Okey, baik. Sekali lagi Chef, ada berapa perisa sebenarnya? 4 perisa. Kita ada raspberry, pistachio, biskut caramel dan juga rocher. Okey. Cara letak dia terbalik begini. Terbalik macam tu. Saya punya ni perisa apa, Chef? Ini perisa apa? Itu adalah biskut caramel. Saya punya? Ya, ini adalah raspberry. Okey, ini pistachio. Okey, Chef. Kita letak ini terlebih dahulu. Dalam kita dah settle dah, kita dah masukkan inti. Betul. Tapi luarannya pun nampak sangat menyelerakan lah kan. So, apa kita nak buat? Orang kata dah ada cara yang buat, Chef dah kongsikan. So, kita kena sekarang ni luar kat sini pula. So, ni adalah pistachio tadi. So, kita kena dip dia. Macam ni. So, ni membuatkan dia nampak lebih tempting. So, ini adalah flavor pistachio. Tapi colour dia cantik lah, Chef. This rosy colour dan sebagainya. Semua boleh buat sama-sama. Kita letak separuh sahaja ke? Ya, separuh saja. Okey. Okey, baik. Mungkin Chef boleh kongsikan juga kat mana IG-nya orang ramai nak tengok ataupun nak dapatkan, katanya sampai gaduh-gaduh viral. Ya, betul. Gaduh-gaduh beratur. Kelas kau, Chef. Okey, baik. So, ini kita boleh tengok IG Chef Kecil Kitchen ataupun datang ke kafe kita Eco Majestic Semeni. Tetapi sekarang ni kita hanya ambil pre-order dan pick up sahaja. Okey, baik. Sebab kita risau kalau datang daripada jauh, produk tak ada,
Orang marah. Ya, betul. Sekarang ni orang suka marah-marah, Chef. Takut kena marah. Jangan marah, Chef. Jangan marah, Chef. Sebab production kita actually kita dah 8 kali ganda daripada yang biasa. Okey, baik, Chef. Janganlah marah-marah sangat kat Chef kecil. Dia pun cuba sedaya upaya. Tapi nak tanya, Chef pernah dengar podcast Siti Mimah tak? Siti Mimah. Kenal tak Siti Mimah? Tak kenal. Chef tak kenal Chef, Siti come on, Mimah. Chef. Macam mana tak kenal ni? Chef, okey, apa pun nak kongsikanlah. Anda pasti dah tak kenal siapakah Siti dan juga Mimah. Siti saya kenal, Mimah pun saya kenal. Okey, baik. Nak kongsikan bersama dengan anda. Dah dengar digital show terbaru bertajuk Siti Mimah yang dihostkan oleh Fiza Sabjahan dan juga Fatin Hamimah. Setiap minggu mereka akan berkongsi pendapat dan luahan dari netizen aka Kak Jen. Standby setiap hari Khamis jam 8 malam di semua platform TV3 dan Audio Plus. Jangan lupa set kalender korang tahu. Okey, dengan cerita juga kita ada promo mengenai mereka ini. Jom kita tengok. Dok, mana Siti Mimah ni? Mana Siti Mimah? Dulu nak sangat kahwin dengan lelaki orang kan? Sekarang kau jagalah. Sabarlah. Nantikan Siti Mimah dan jangan lupa saksikan kami setiap jam 8 malam hari Khamis di semua platform digital TV3 dan juga Audio Plus. Kita jumpa nanti ya. Okey, baik, itu dia Siti Mimah. Okey, Syira, saya dah buka glove saya dan Chef dah potongkan. Saya tadi kita baru je nak kepak, Chef. Chef tak percaya pada kami. Saya bantu. Okey, tak apa, Chef. Yang ini saya nak makan. Jadi saya guna tangan saya. Okey, silakan Chef nak juga. Chef kasar kurang, Chef. Saya suka yang ini. Okey, go. Boleh. Jadi, okey, saya kepak ya. Saya ketepikan sikit. Okey. Come on Sugi. Come on. Kita naikkan balik nama kita, Sugi. We can do it. Come on, Sugi. Come on. Okey. Alhamdulillah. Ini dia. Okey. Okey, saya makan sedikit boleh. Kadang-kadang orang ni pelbagai kan, ada tak yang minta extra filling ke ataupun yang minta dalam satu ni nak 2-3 perisa, bayar dalam satu perisa. Setakat ni yang 2-3 perisa tu tak ada lah, tapi nak extra filling tu ada. Okey, Sugi dah tak perlukan lipstick dah. Dah tak perlukan lipstick, sama warna dengan saya ambil bite kat tengah ni dengan filling dia sekali Tadi tu outer layer sahaja kan. Okey, kamera. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sugi, kita ni kan sahabat baik kan, Sugi, kita dua ni kan, kita susah senang bersama, saya tolong awak Sugi. Tapi saya rasa makan benda ni memang kena comot-comot barulah dalam dia makan. Ada filling and luar pula ada topping, so memang dia full of filling. So memang kena jaga. Dia tak boleh kontrol-kontrol sangat. Okey, baik Chef, saya ada satu persoalan. Adakah ia akan keras kalau kita simpan untuk 2-3 hari ataupun waktu kita beli time tu jugalah kita kena makan? Kita cadangkan kepada customer untuk makan terus supaya dia tak soggy sebab dalam ni kita ada cream cheese filling. Okey, so kalau bawa dekat rumah lama sangat, so mungkin dia akan sedikit lembut di bahagian dalam, dia dah tak crunchy. Tetapi boleh juga option untuk masukkan dalam air fryer sekejap dalam 4 minit, 3 ke 4 minit. Lepas tu biarkan sedikit dan boleh makan. Cuma filling dalam tu akan lebih cair lagi dan coklat dekat luar tu dia akan melt lah. Senang cerita, sedap makan waktu segar-segar dia. Betul. Tapi macam ni pun sedap, Chef. Walaupun tak heated up dalam microwave. Dan yang ni special, kita punya produk kita pakai French butter dan juga Japanese flour. Oh wow, cool. Macam Syira cakap kelas. Chef, kita tiga ni kelas kau. Terima kasih banyak-banyak Chef. Dan Chef, tadi Chef saja kan usik kami cakap siang ikan apa tak pandai. Dia senang je. Senang ya. Okey. Nak tanya Chef memanglah pandai, Chef dan nama Chef kan. Tapi kalau kami nak datang kelas dengan Chef boleh ke? Boleh. Kita ada buat kelas juga. Tak. Chef nak ajar kami siang ikan. Siang ikan. Boleh. Boleh lah. Tak ada masalah. Okey, baik. Chef dah kata boleh. Okey, benda boleh bincang. Janganlah kita gaduh-gaduh. Baiklah, 2-3 hari ni Chef memang kita panas dengan pelbagai cerita-cerita viral dan sebagainya. Tapi esok dengan ceritanya, kita boleh viral lagi esok dengan ceritanya. Ada sesuatu yang kami nak kongsikan untuk anda semua esok. Jangan ke mana-mana. Dan untuk hari ini, siaran hari ini selesai sudah. Tugas saya dan juga Sugi, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada semua penonton atas kesudian anda menonton kami. Terima kasih, jaga diri dan jumpa anda tahun hadapan. Kami berdua lah. Esok ada lagi WHI ya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati
ini dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga kalau bukan